Hospital Chancellor Tuanku Musris HCTM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dijangka kembali beroperasi sebagai hospital bukan COVID-19 awal bulan hadapan jika bilangan pesakit COVID-19 di hospital itu terus menurun. Menurut pengarahnya, Profesor Datuk Dr. Razman Jamin, bilangan pesakit COVID-19 mula menurun sejak bulan ini berikutan trend penurunan kes di Lembah Kelang dan jika ia berterusan, hospital itu akan kembali beroperasi seperti yang ditetapkan Perancangan Strategik Jawatankuasa Gerak Balas COVID-19 HCTM. Ujarnya, HCTM juga telah mendapati peningkatan kes bukan COVID-19 datang ke bahagian kecemasan dan fasa pemulihan untuk keperluan pesakit COVID-19 ke bukan COVID-19 telah dimulakan minggu ini dengan pengurangan katil pesakit. Beliau berkata pihak pengurusan hospital itu bagaimanapun akan terus menilai trend kedatangan pesakit COVID-19. Selain HCTM, Hospital Pakar Kanak-Kanak HPKK UKM diceras turut dijadikan hospital COVID-19. HCTM kini menempatkan 109 pesakit COVID-19 pelbagai kategori, sementara HPKK menempatkan 140 pesakit. Naib Chancellor UKM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman pula berkata, purata harian kemasukan pesakit COVID-19 di HCTM bagi bulan Julai adalah 48 orang, manakala 19 orang sehari pada Ogos sekaligus menunjukkan jumlah penurunan yang agak ketara. Pembuangan peralatan pelindungan peribadi PPE seperti pelitup muka ketika pandemik COVID-19 boleh memudaratkan alam sekitar. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Opin berkata, menurut laporan Bank Pembangunan Asia ADB pada 2020, penghasilan sisa perubatan di bandaraya seperti Manila, Kuala Lumpur, Hanoi dan Bangkok meningkat antara 154 hingga 280 juta tan sehari berbanding sebelum pandemik. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Alam Sekitar Ketua Menteri Sarawak 2019-2020. Datuk Patinggi Abang Johari berkata angin atau air hujan boleh menghanyutkan PPE ke sungai dan seterusnya mencemari sumber air itu dengan virus berbahaya sekaligus mungkin boleh menjangkiti manusia semula. Beliau menggesa anggota masyarakat berhati-hati dengan gelombang ketiga COVID-19 dan mengambil peringatan tentang bahaya membuang PPE secara sesuka hati. Sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia amat bermakna bagi individu yang pernah mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Bagi Sarawak, nama pastinya dikenang serta menjadi inspirasi generasi muda. Wartawan Kadi Edison ada laporannya. Major Sapok Biki yang juga bekas atlet tinju kebangsaan dan pemenang pingat emas Sukan Commonwealth 1998 sentiasa bersemangat untuk terus menabur bakti kepada negara. Beliau yang berkhidmat di Camp Penrison, Kuching, cekar menyuma ilmu dan tenaga serta mengasuh pelapis sebagai atlet Sarawak dan kebangsaan. Sebagai petugas barisan hadapan, usahanya lebih mudah kerana suasana negara kekal stabil dan aman damai walaupun kini berdepan pandemik COVID-19. Sentiasa mengamalkan keadaan bersyukur sebab kita duduk di Malaysia ni dengan aman, damai dan sebagainya. Dan kerajaan akan sedaya upaya akan cuba menyelamatkan seluruh rakyat. Diharapkan sama-sama bersabar. Major Sapok juga percaya perjuangan demi kedaulatan negara tidak pernah selesai dan perlu dipertahankan setiap generasi akan datang. Sumbangan kepada negara boleh dilakukan dengan pelbagai cara dan kaedah, antaranya menerusi bidang sukan. Namun, apa yang penting, semangat dan iltizam ke arah kejayaan demi mengharumkan nama negara harus menjadi pegangan setiap lapisan masyarakat di negara ini. Kadi Edison untuk TV3, Kuching, Sarawak. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sentiasa menyelenggara semua aset dimiliki supaya terus efektif mempertahankan ruang udara negara. Panglima Angkatan Tentera Malaysia Tan Sri Afendi Buang berkata, ATM tidak mahu ada aset atau pesawat yang sudah berusia dan tidak boleh digunakan. Aset ini kan tidak semestinya dia dah usang sebab continuous upgrade telah pun dilakukan. Dan juga sistem persenjataan tersebut kan sentiasa kita penambahbaikan kan. Makna dia aset yang kita nampak sekarang ni is up to date. Makna dia mereka
aset-aset tersebut adalah satu aset yang dikira pada masa kini adalah yang terbaik. Beliau terdahulu menghadiri majlis demonstrasi tembakan kuasa udara Exercise Ababil 2021 di Lapang Sasar Udara Lasarut, Kota Belud, Sabah. Pesawat tempur FA-18D Hornet, Sukhoi dan Su-30 MKM antara pesawat terlibat membabitkan 446 anak kapal dan anggota TUDM, termasuk pasukan khas udara TUDM Pascal. Mengulas mengenai exercise berkenaan, Tan Sri Afendi berkata, beberapa siri latihan penembakan misil udara ke udara dan misil udara ke permukaan sudah bermula sejak 7 hingga 10 September lalu di Pangkalan Udara Labuan, Lapang Sasar Udara Kota Belud dan kawasan perairan Laut Cina Selatan. Ia bagi menguji keupayaan persenjataan aset tempur milik TUDM dalam pelaksanaan operasi udara selain menilai tahap kesiapsiagaan aset dan sistem persenjataan pesawat tempur. Semua pelancong yang mahu menikmati kemudahan gelembung pelancongan menerusi projek Rintis Langkawi bermula esok diwajibkan menjalani ujian pengesanan COVID-19 sebelum memulakan perjalanan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, ujian pengesanan COVID-19 sama ada RT-PCR atau RTK antigen perlu dilakukan di mana-mana fasiliti kesihatan dan makmal swasta dalam tempoh 48 jam sebelum tarikh berlepas. Keputusan ujian itu perlu dibawa bersama untuk pemeriksaan di pintu masuk sama ada lapangan terbang atau terminal feri sebelum berlepas. Pelancong juga boleh membeli kit ujian kendiri saliva dan membawanya ke lapangan terbang atau terminal feri untuk menjalani ujian di tempat saringan yang disediakan. Atau boleh membeli kit ujian kendiri saliva melalui perkhidmatan yang akan disediakan pihak swasta di tempat saringan, di lapangan terbang ataupun terminal feri dan menjalani ujian pengesanan di situ. Ujian pengesanan akan dilakukan terhadap individu dewasa 18 tahun ke atas serta remaja dan kanak-kanak berusia 7 tahun hingga 17 tahun. Bagi kanak-kanak berusia 6 tahun dan ke bawah, hanya saringan gejala akan dilakukan mengambil kira keupayaan mereka untuk mengeluarkan saliva. Kumpulan kanak-kanak mesti bersama ibu bapa atau penjaga yang sudah lengkap vaksinasi, bukan kes positif atau kontak rapat kepada kes positif dan hendaklah mematuhi SOP yang ditetapkan. Kejayaan projek Rintis Langkawi sebagai gelembung pelancongan domestik pertama sangat penting dalam menentukan hala tuju pembukaan destinasi gelembung pelancongan domestik yang seterusnya. Keharmonian kaum dan toleransi etnik Sabah Sarawak wajar dijadikan rujukan negeri lain dalam mengekalkan perpaduan masyarakatnya. Formula itu juga harus setara dengan pembangunan semua aspek, terutama infrastruktur dan jaringan jalur lebar agar konsep keluarga Malaysia menjadi asas kukuh memperkasa hubungan sesama kaum di negara ini. Diskusi sempena Hari Malaysia itu dikupas menerusi webinar Strategi Universiti Malaysia Sabah UMS Seri 2 menerusi media sosial rasmi UMS. Bertajuk Keharmonian Hubungan Etnik di Sabah, Retorik atau Realiti, ia dipengerusikan Pengarah Institut Kajian Orang Asal Borneo UMS, manakala moderatornya Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin. Toleransi tertinggi masyarakat pribuminya dalam konteks sosiologi dan antropologi jelas menggambarkan penerimaan kepelbagaian subetnik dan agama diraih serta diterima dengan cukup baik. Maka tidak hairanlah kajian lebih 2 dekad mengenai hubungan etnik Sabah oleh Penasihat Sekretariat Rukun Negara Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Sarjit Singh menyifatkan negeri di bawah bayu itu sebagai rumah keduanya. Masyarakat Sabah dan Sarawak adalah model kepada hubungan etnik di Malaysia. Realitinya kita lihat komitmen kerajaan negeri Sabah dan juga Sarawak telah membuktikan bahawa masyarakatnya mementingkan aspek penerimaan yang tinggi dan kepelbagaian yang baik agar mereka boleh hidup secara kolektif dalam suasana yang sangat harmoni. Jika toleransi disifatkan pada tahap tertinggi, pembangunan aspek lain juga perlu memberi impak sama, terutama dalam sektor ekonomi dan infrastruktur. Justru toleransi yang wujud tidak boleh diambil kesempatan oleh pihak tidak bertanggungjawab demi kepentingan tertentu semata-mata. Dari segi pembangunan sosioekonomi kita, dari segi sekolah-sekolah kita, komunikasi, internet. So it's not so much focus on the negatif ataupun kelemahan orang asal Sabah sendiri, tapi pembangunan secara am. Dan ini telah mempengaruhi kedudukan orang asal Sabah. Menerima hakikat kita berbeza, etnik ada 33 kumpulan etnik, sangat majmuk. Dan kita buat keputusan untuk bergaul dengan penuh toleransi. Saya ingat itu sangat penting.
Dan bila kita melihat dalam konteks itu juga soalan seperti ketuanan etnik tertentu dan sebagainya, itu kita kena taruh dia dalam kacamata yang kita boleh faham. Ini bukan untuk mau menindas orang lain, bukan untuk mau memandang rendah kepada kaum lain, ya. Tapi dia adalah satu hakikat bahawa dia wujud dalam keadaan seperti itu. Seperti Muhajirin dan Ansar masa zaman Nabi SAW, kan. Pelbagai cara unik dilakukan bagi memperingati Hari Malaysia. Bagi penduduk kampung Teluk Kepayang di Bota Perak, ia disambut dengan kibaran jalur gemilang sepanjang 150 meter merentangi Sungai Perak. Wartawan Syafiqah Damahuri ada laporannya. Usaha dilakukan bagi mencari kelainan dalam memupuk semangat kerjasama dalam kalangan penduduk kampung Teluk Kepayang. Mereka mengumpulkan hampir RM3,000 bagi membeli 100 helai bendera dan tali. Persiapan dilakukan selama 2 minggu sebelum usaha itu menjadi realiti. Kalau ikutkan seluruhnya tu terlibatnya dalam 40 orang lebih kurang. Daripada kaum-kaum ibu ni yang jahit bendera kan. Lepas tu ramailah yang pemuda-pemuda kat sini apa semua kan. Lebih kurang. Maksudnya bukan pemuda je, maknanya wanita pun ada. Ada terlibat. Maknanya seluruh komuniti kampung ni depa support lah kan. Ini pun salah satu juga lah kami punya matlamat awal juga. Kami nak orang budak-budak muda semuanya lebih rasa cinta kan kepada negara itulah. Sebab itulah kami cuba saya upaya untuk fikir apa yang kita boleh buat untuk kemerdekaan kita kali ini, Hari Malaysia kita kali ini. Kami nak boleh biar mereka ingat Hari Malaysia tu. Tambahnya menjadi kelaziman bagi mereka untuk menghiasi kampung dengan bendera sempena bulan kebangsaan. Kesukaran bersama-sama memasang jalur gemilang mampu mengeratkan silaturahim antara penduduk. Lain orang, lain ragam, lain idea, lain cara bagi memupuk semangat kekitaan dan cintakan negara. Penduduk di kampung Teluk Kepayang bersatu mengerah tenaga dan wang ringgit bagi merealisasikan idea mengibar jalur gemilang merentasi Sungai Perak. Laporan Syafiqah Damanhuri, Parit, Perak. Berita yang dinanti-nantikan pengusaha gimnasium akhirnya tiba apabila Kementerian Belia dan Sukan KBS memberi lampu hijau untuk gimnasium yang berada di negeri fasa 2 dan ke atas dalam Pelan Pemulihan Negara PPN kembali beroperasi bermula esok. SOP tambahan khusus untuk gimnasium dan sukan tertutup bagaimanapun memerlukan sedikit masa lagi sebelum diumumkan. Pembukaan gimnasium di negeri fasa 2 dan ke atas bermula esok diumumkan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Tilanka. Kebenaran bagaimanapun kekal kepada semua individu, pengguna dan pekerja yang sudah pun melengkapkan vaksin selain perlu mematuhi penjarakan sosial. Tambahnya lagi, tiada isu buat masa ini bagi meneruskan pembukaan gimnasium. Cuma beberapa SOP tambahan sedang dirangka dan akan diumumkan tidak lama lagi. Pada asasnya, ia sudah selesai memandangkan kebimbangan sebelum ini adalah berkaitan isu pengudaraan dan ia sudah pun diperincikan. Sebelum ini, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu merayu secara terbuka kepada Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin agar kebenaran diberikan kepada pengusaha gimnasium memulakan operasi. Ia selaras dengan pembukaan sektor sukan yang diumumkan Perdana Menteri sebelum ini membabitkan aktiviti indoor dan outdoor. 22 lokasi tumpuan akan dipantau bagi memastikan pematuhan SOP dan memastikan kejayaan program rintis Gelembung Pelancongan Langkawi. Ketua Polis Kedah Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, seramai 150 anggota polis akan ditempatkan di kesemua lokasi itu yang melibatkan 9 pusat beli belah, sebanyak 10 tempat rekreasi dan 3 pintu masuk utama ke pulau itu. Selain daripada tempat-tempat tumpuan rekreasi dan juga pusat membeli belah, tempat-tempat makan dan sebagainya pun kita akan buat penutupan. Kita akan buat pemantauan dan sebagainya dengan memberi nasihat, dan sekiranya mereka masih tidak mematuhi, kita akan tindakan yang sewajarnya lah. Pelancong juga tidak boleh leka dan perlu memastikan semua SOP dipatuhi meskipun Langkawi kini berada dalam fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Terdahulu, Datuk Kamaruzaman meninjau keadaan di lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Semalam sahaja 3,200 pelancong masuk ke Langkawi melalui 18 penerbangan dan 4 perkhidmatan feri.